Seterusnya dijemput Nurhayati binti Muhammad Hussein dari SMK Luar Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam PDPC Bidang Sirah Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhayati binti Muhammad Hussein daripada SMK Luar Miri dan telah bertugas sejak tahun 2016 di SMK Luar Miri sebagai guru pendidikan Islam dan juga guru penyelaras ICT. Tajuk kajian tindakan yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam PDPC Bidang Sirah Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 2. Sebagai pendahuluan, pendidikan Islam merupakan mata pelajaran penting dalam pembentukan akhlak dan moral pelajar. Dalam era teknologi yang semakin pesat, penggunaan kecerdasan buatan dalam PDP Pendidikan Islam bagi pelajar tingkatan 2 saya rasakan dapat memberikan peluang baru dalam pendidikan. Sebagaimana menurut Femi Olivia 2010 menyatakan bahawa cara yang paling baik untuk mengembangkan jaringan otak anak-anak adalah dengan mengubah pembelajaran yang dicatat ke dalam bentuk poster-poster yang mudah dilihat dengan gambar-gambar yang menarik, grafik dan warnakan ia secantik mungkin. Oleh itu, penggunaan alat bantu mengajar ini dikatakan dapat meningkatkan minat serta merangsangkan minda pelajar di zaman cyber ini dan telah dianggap dan diakui sebagai pemangkin proses pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Camps 1994, Slevin 1995 dan seterusnya. Stuart J. Russell menakrifkan kecerdasan buatan sebagai satu sistem yang berusaha untuk membina entiti kecerdikan dalam masa yang sama juga memahaminya. Asas kepada kepintaran buatan ini terdiri daripada falsafah, matematik, psikologi, kejuruteraan komputer dan juga bahasa. Baik, seterusnya, refleksi PDP yang lepas, saya dapati bahawa 3 perkara yang besar iaitu yang pertama, murid sukar mengingat fakta untuk bidang sirah. Dan yang kedua, murid telah bosan dengan pendekatan tradisional yang telah digunakan sebelum ini iaitu teknik penceritaan dan teknik nyanyian. Dan yang ketiga, murid memerlukan pendekatan baharu yang lebih interaktif dan menarik. Seterusnya, jadi isu dan fokus kajian kali ini adalah pelajar sering mengalami kesukaran dalam mempelajari topik atau tajuk yang mengandungi fakta. Terdapat fakta seperti tarikh, nama para sahabat contohnya yang boleh mengedirukan. Jadi pelajar bosan dengan pendekatan tradisional seperti yang saya katakan sebelum ini, pendekatan teknik nyanyian dan juga teknik penceritaan. Yang kedua adalah fokus kajian. Kali ini ia terdiri daripada pelajar kelas 2 Azam dan 2 bijak seramai 15 lelaki dan 16 perempuan iaitu keseluruhannya 31 orang. Pelajar ini memiliki kemahiran IT yang sederhana dan juga latar belakang prestasi yang cemerlang dan sederhana. Intervensi yang diperkenalkan adalah pelajar didedahkan dengan penggunaan kecerdasan buatan iaitu Canva, Perplexity AI, Speech AI iaitu 3 dalam 1. Seterusnya, objektif kajian ini saya bahagikan kepada 2 iaitu objektif umum dan khusus. Objektif umumnya adalah untuk mempromosikan pembelajaran digital secara maya
dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan pelajar dan guru untuk memperbaiki amalan dan proses PDP. Manakala objektif khusus pula meningkatkan kreativiti dengan melibatkan diri secara kritikal dengan AI. Yang kedua, membantu pelajar mengingat kerana terlibat dengan proses penghasilan bahan iaitu menggunakan kecerdasan buatan tadi. Dan yang ketiga, menarik minat pelajar dengan pendekatan baharu dan terkini. Baik, yang seterusnya, pelaksanaan kajian ini adalah saya menggunakan reka bentuk model Lewin 1946 iaitu memperlihatkan suatu kitaran langkah-langkah, a spiral of step. Suatu kitaran kajian tindakan mempunyai 4 langkah iaitu merancang, kemudian bertindak dan memerhati, observing dan juga akhirnya reflecting. Seterusnya, kaedah data diperolehi ada 4 iaitu pertama sekali adalah analisis dokumen menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan gambaran keseluruhan masalah. Seterusnya ujian pra dan kemudian ujian pasca dan seterusnya akhir sekali adalah soal selidik untuk melihat sejauh manakah kepuasan dan kebolehgunaan kaedah ini kepada murid. Baik, yang seterusnya ini adalah dapatan kajian ujian pra. Saya telah memberikan soalan bidang sirah iaitu ketika ini untuk tajuk wanita di dalam Islam. Wanita suri teladan ummah. Okey, ini adalah ujian sebelum saya perkenalkan ujian ketika melakukan PDP yang dilaksanakan dengan kaedah tradisional. Okey, dan ini pula adalah ujian selepas kita perkenalkan intervensi tadi iaitu ujian pasca. Okey, ada berlaku peningkatan yang ketara iaitu dan soalan-soalan ini saya telah reshuffle. Dia adalah soalan yang lebih kurang tetapi susunan ayatnya telah diubah supaya dia tidak tak adalah pelajar boleh tiru. Okay? Dan ini juga adalah keputusan keseluruhan sebelum dan selepas iaitu ujian pra dan ujian pasca. Iaitu terdapat 18 daripada 31 orang murid yang ada peningkatan manakala 13 lagi adalah sebaliknya. Maknanya daripada di sini saya dapati bahawa berlaku peningkatan yang signifikan. Maknanya setelah saya menggunakan intervensi ini pelajar ada berlaku peningkatan walaupun tidak semua, sekurang-kurangnya berlaku peningkatan lah. Okay? Baik. Jadi refleksinya intervensi dan tindakan ini saya merasakan sangat sesuai apabila hasil daripada kajian soal selidik membuktikan kaedah ini diterima baik oleh murid. Setelah penggunaan teknologi kecerdasan buatan dilakukan, murid menunjukkan minat yang tinggi di samping berjaya memperolehi keputusan yang baik. Maksudnya setiap kali ada kelas pendidikan Islam yang ada masa lebih panjang, mereka akan ustazah AI dia kata. Maknanya murid menunjukkan minat yang tinggi. Murid tidak sabar. Okay? Dan yang ketiga, mencipta satu idea yang menjadi alat berkesan bagi meningkatkan minat dan penguasaan terhadap subjek pendidikan Islam. Okay? Jadi seterusnya saya simpulkan bahawa ini adalah hasil yang dibina oleh pelajar menggunakan kecerdasan buatan 3 dalam 1 tadi. Okay. Jadi kesimpulannya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan memberikan manfaat kepada guru dan juga pelajar. Dan juga kedua, guru dapat mengubah suai teknik pembelajaran, melakukan penilaian segera dan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Dan yang ketiga, sementara itu, pelajar dapat meningkatkan kreativiti dengan penggunaan AI secara kritikal. Jadi daripada itu saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurhayati binti Muhammad Hussein atas pembentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube.